Ini tak ada restoran rumah aku. Tengok dia Barcelona, dia bully yang kat semifinal. Bayern Munich 3-0 tuan. Messi memang hebat, pun tak tengok kan. Cuma warung aku tengok. Tapi aku solat tahajud. Bukan tengok bola mentang-mentang. Pergi kat Bayern dia orang kalah 3-2. Tapi dah menang tempat dia 3-0. Confirm lah Barcelona lihat. Ini Kelantan Singapura dah. Itu pun jam kan. Malam ni kan. Aku sikit ini tengok. Itu gol tenang tak masuk. Kalau orang Asia ni contoh layak kan. Bola sepak kena bagi setiap pemain seorang sebiji. Baru masuk gol. Tengok Messi gelecek tentang. Bola tu kita melekat kat kaki. Dia masuk apa? Minit 77, minit 80 dia skor 2 biji. Semi-final lawan Bayern tu. Apa yang ustaz dulu hafal Quran ni je lah. Kena ambil tahu dia apa ni. Baik. Itu muncul manusia menggunakan Islam. Sebab itu marilah kita memantapkan kefahaman agama kita dengan kita menghadiri majlis itu. Saya tengok senarai penceramah kuliah saya banyak setiap malam. Kalau tuan-tuan tak datang tengok rugi. Saya cara saya jumpa kedua. Esok orang lain ustaz saya macam dia. Tak? Mungkin dia ada permainan yang berbeza daripada saya. Itu yang pertama. Kemudian saya tak sebut sikit lah. Nabi diperlihatkan kepada beliau apa dia tuan-tuan. Segolongan manusia yang mengangkat kayu hati. Berat dah, tak terpikul. Dia minta lagi. Tambah. Apa dia? Ni lah pokok yang khianat terhadap amanah. Siapa? Tabung haji. Macam-macam jawatan tu lah. Pengurusi tabung haji, pengurusi kerja, semua tak beres. Negara kita tidak jadi apa, tuan. Kalau kini kita dipimpin oleh pemimpin yang khianat. Saya tak bimbang untuk menyatakan, tak takut untuk menyatakan pemimpin semua khianat. Pecah amanah, tak amanah. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Al-Anfal surah 8 ayat 27. Ini soal amanah penting ni. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu mengkhianati amanah Allah dan amanah Rasul, dan jangan kamu mengkhianati amanah yang diamanahkan kepada kamu sedangkan kamu mengetahuinya. Maknanya berdosa tuan-tuan mengkhianati amanah. Tak ada kita tafsir ahli syarikat. Malah tak ada dengar sudah. Boleh saya bangun tengok hujannya? Boleh 10 minit? Pergi tengok adik. Pergilah kat Umi. Ini contoh dengar tafsir Profesor Mamunus. Ayat yang saya nak baca ayat 161 Ali Imran yang dikaitkan dengan amanah. Muka surat 95. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana li nabiyyin an yaqula wa man yaqul ya'ti bima qala yawm al-qiyamah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun." Maksudnya, dan tidaklah seorang nabi, yakni ayat ini dikaitkan dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dia dituduh, didakwa konon-konon
Nabi telah solat semua permainan merah. Perang Badar, Islam menang. Banyak harta rampasan. Bila golongan munafik ini pergi cek dekat store, tengok-tengok sebuah permainan yang merah hilang. Mereka mendakwa dan menuduh ni mesti kerja Muhammad. Ini yang turun ayat ni, tuan-tuan dengarkan ni. Ayat ini memperingatkan kewajipan amanah. Dan tidaklah seorang Nabi itu berlaku khianat terhadap harta rampasan. Siapa? Dengan perkataan yang khianat, yang tidak amanah, yang akan datang pada hari kiamat nanti dengan barang yang dikhianatinya, dan mereka sedikit pun tidak akan dizalimi. Tuan-tuan, dengan ayat ini nak sebut apa? Ayat politik ni. Muka surat 95 insya-Allah. Tuan dengar, Nabi itu bukanlah berlaku curang atau khianat dalam membahagian rampasan. Confirm. Ikatkan dengan Nabi. Dengar ni. Ini untuk pemimpin. Tafsiran. Hal ini patut jadi petunjuk bagi orang yang memegang tanggungjawab harta benda negara, termasuk tabung haji ya. KWSP. Hal ini patut jadi petunjuk bagi orang yang memegang tanggungjawab harta benda negara, supaya memeliharanya dan membaginya dengan jujur, lurus dan adil menurut mestinya, dan sekali-kali jangan berlaku curang, kerana meskipun ia akan terlepas dari hukuman dunia, ia tidak akan terlepas dari hukuman di akhirat. Termasuk 1 MDB. Kalau 1 MDB, 1 Malaysia dalam bahaya. 42 bilion. Habis. Apa nak jadi ni? Kawan baik saya, sahabat baik saya, Tuan Dr. Mahathir Mohamad rahimahullah ta'ala. Oh tidak. Aku nak dengar politik balik ni yang kau tak faham. Politik penting. Tuan-tuan, saya boleh pergi dari Quran. Kalau tuan-tuan nak cabar, saya terima cabaran. Ustaz ke mufti boleh. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. An-Nisa ayat 9. Ayat ini tentang apa? Kita perjuangkan hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, demi untuk masa depan anak cucu. Ini ayat ini. Kita perlu menaruh rasa bimbang, takut. Bagaimana masa depan cucu kita? Bagaimana keselamatan mereka? Kalau negara terus dipimpin oleh pokok ni, tuan-tuan, ya anak negara yang kampus ni kan? Badan dan nyawa. Tahu badan dan nyawa? Hei, kamilah pengaku di dalam negeri ini. Kamu tak tengok dia jumpa dalam. Watak penyamuk. Tahu dua ekor badan dan nyawa. Badan bermulaan huruf B, nyawa F, D, N. Apa yang tu tak tahu. Saya tak terima sebab Mahathir pun tak. Mahathir bulan lepas dia buat kuliah doa. Di zaman Belawati, apa tak pergi dengar. Dia rentan haji dari A sampai Z. Dia mempersoalkan bagaimana boleh buat kahwin bunga saja 3 juta. Ya betul. Saya tak baca lagi tentang artikel tu. Ya betul, tentang bunga, itu mau bunga belum ada lagi. Mana dapat ni? Politik ni kena ambil berat, tuan-tuan. Sebab tu orang takut dan jemput saya sebab saya memang usaha politik. Tapi saya tak minta. Hai, bangun kan? Agak belah haji kok.
boleh tengok muslimat ada tak? Hai. Kamera lepas tengok kat mana? Yang nampak? Mana? Oh, kamera ni ya? Hai. Awak kat mana? Awak kat mana? Saya lagi pun ni dalam ni. Nampak? Politik penting. Sebab tu kita nak pilih pemimpin bukan soal rakyat. Soal risiko besar. Sekarang kita masih boleh makan. Dan betul-betul meninggal. Nilai ringgit dah jatuh terus. 100 ringgit Malaysia bersamaan 850 baht siang Thailand. Dulu 100 kita 1000 ringgit. 100 kita 95 riyal Arab Saudi. RM1 Singapura, RM2.70 kita. Tuan apa? Esok kalau kita nak beli barang di luar negara, nilai bil kita kecil kan? Kita kena bayar bil. Dan dalam nilai ada GST tu, geng suka tipu. Semua kena. Orang kena tanya angkat sangat. Habis tanya satu soalan. Silakan, no problem. Apa hukum laksanakan GST? Siap dengan dalil. Mohon dalil. An-Nisa 29. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Haram. Ada GST dikenakan juga kata golongan miskin. Ni tak boleh. Banyak fatwa bulan Oktober 2014 menyatakan harus demi maslahat negara, demi untuk kebaikan negara. Tuan-tuan, negara kita setiap tahun laporan audit menyatakan banyak berlaku ketirisan. Tahu ketirisan? Cirik-cirik. Kamera 5,000, klaim 50,000. Bukan kita fitnah laporan audit tadi. Kalau macam ni punya keadaan, rakyat akan move tu tak betul. Zalim. Nampak? Tapi yang pandai je. Mula aku masuk parlimen, insyaAllah. Bergegar parlimen. InsyaAllah pilihan 14. Calon bebas. Parlimen baru di Sungai Petani. Sungai Petani kemungkinan tak ada parlimen Sungai Petani. Dia jadi 2 parlimen. Satu Kuala Muda, satu Amal Jaya. Kuala Muda calon dia aku. Bebas dah, satu bebas. Logo cap buruk. Orang tadi tak mengikut ya, masuk kali kau nak debat dengan buat bangku kan? Selagi kerajaan ini dikekalkan, tuan-tuan, aku tak tahu. Saya bagi contoh. Tentu ingat soal pilih pemimpin ni remeh. 19 April yang lalu di Taman Medan, apa yang berlaku? 50 orang Melayu Islam telah mengadakan satu bantahan terhadap sebuah gereja. Karena gereja tersebut palangnya terlalu besar. Alasan dibangi anak-anak orang Islam yang berlalu lalang di situ takut-takut nanti tengok palang tu setiap hari, akhirnya jadi Kristian. Apa tunggu aku masuk parlimen? One speaker. Saya ahli parlimen daripada Aman Jaya. Siap Kuala Muda. Ingin menegaskan kepada semua ahli parlimen yang berada, janganlah bangang dan bodoh sangat. Gejala murtad dalam negara kita bukan kerana palang. Gejala murtad dalam negara kita kerana perlembagaan persekutuan 12/4 yang menyebut agama bagi seseorang yang berumur kurang daripada 18 tahun adalah ditetapkan oleh ibu bapa atau penjaga. Inilah puncanya. Jadi cuba kita berbalik, siapa yang mengekalkan undang-undang ini? Kerajaan tuan-tuan ada. Siapa yang menaikkan mereka sebagai pemimpin? Bila berlaku gejala murtad, penyokong pertama
Al-Mudaththir surah 74 ayat 38. Terima kasih tuan speaker. Abang kepada ketua polis negara. Ni satu banyak. Dia ingat mentang-mentang lagi dia ketua polis negara. Dia boleh buat sesuatu. Kita ada kuliah tak nak dengar. Tuan-tuan, soal palang yang besar ke kecil, itu hak dia. Abang percaya? Di dalam lembaga persekutuan 3.1, dengar, agama Islam adalah agama bagi persekutuan, dan agama-agama lain boleh diamalkan secara aman dan damai di mana-mana bahagian persekutuan. 3.1 ini apa maksudnya? Orang Islam ada haknya, bukan Islam ada haknya. Yang ganggu-ganggu, kenapa? Sebab kita buta, jahil. Saya sebut tak betul, bengong dan bodoh. Gunung-gunung ahli jabatan negeri, berkacang pun jalur pun banyak orang. Ini hak mereka 3.1. Sebab itu tuan-tuan, saya difahamkan Parti Gerakan Rakyat yang menyaman kerajaan Kelantan kerana bahasa nak laksanakan hudud ditolak oleh mahkamah. Betul tak? Ada 3.1. Ini hak kita Islam. Hak dia orang pun dalam itu juga. Dalam Quran. Dengar Quran pula. Nanti yang syok kalau aku masuk parlimen, kau aku bagi. Hari pertama aku ucap nama tu. Bagi menganak kau terus digantung 5 tahun. Macam gaji buta dia. Dalam surah Al-An'am, surah ke-6 ayat 108, bagi tahu ni 50 orang yang mengadakan protes. Janganlah bodoh. Wala tasubul ladzina yad'una min dunillah fayasubullah. Ini Quran. Dan janganlah kamu menghina atau mencerca sembahan-sembahan mereka. Nanti mereka pula akan menghina Allah. Apa kata kalau satu hari ketika kita solat Jumaat, kan, orang Kristian datang 1000 orang buat demonstrasi, protes, masjid terlalu besar. Dari jauh dah nampak dah. Nanti esok ada cucu kami habis semua jadi Islam. Nak jawab apa? Jawab tak? Memang tak ada jawab. Saya ada dalil tuan-tuan. Qurannya, pelbagai persekutuannya. Tak cakap kosong. Boleh bagi. Saya nak jadi MP. Ada musibah tak senyum. Tak senyum tu biru kan. Saya tak bimbang dalam khutbah itu 6 kali. Saya kata polis yang mana rakam khutbah saya, jangan putar balik kenyataan saya. Saya sentuh tuan, kezaliman kerajaan persekutuan. 3 bulan sudah. Yang berhormat ahli parlimen Lembah Pantai, tuan-tuan kenal dia kan? Dia didakwa di bawah atas sultan. Itu yang aku pelik ni parlimen lain yang ada lawyer-lawyer pakai diam aku. Kalau aku ni bangun tuan speaker mengikut lembaga persekutuan 63.2, seorang ahli parlimen tidak boleh didakwa di mana-mana mahkamah ketika mengambil bahagian dalam majlis parlimen. Ucapan beliau dalam parlimen, faham? Tapi pokok ni dia tak hormat undang-undang. Suruh aku hati, tak turut marah pula kan. Faham tak? Ni 63.2. Saya yakin insyaAllah kalau aku masuk parlimen, tunggulah aku buat Quran hadis kau buat tuan-tuan, kau tak boleh nak jawab. Tu aku boleh ceramah dua wuduk pada orang yang tak yakin. Saya boleh sebut muka surat apa-apa dalam kitab mana. Apa kita lebih tahu tak Allah? Mampu apa-apa tu. Kalau dia orang tak mampu, aku lah mati. Kalau mati minum